Itu kadang-kadang orang berlomba-lomba untuk masih agak tersentak sikit. Orang berlomba-lomba buat program-program agama. Orang berlomba-lomba buat menganjurkan hijab day lah apa dan sebagainya. Tetapi hakikatnya orang Islam ramai lagi tak makan. Baru ni orang bincang tentang Cadbury. Siapa baca kat status Facebook saya buat dialog budak dekat rumah murah kan. Itu dialog betul loh. Kisah bagaimana kita cerita coklat Cadbury boleh makan tak boleh makan. Budak-budak kat rumah PPRT coklat Cadbury pun tak mampu nak beli. Kan? Hakikatnya. Ada seorang kawan saya, dia sibuk politik lah. Jadi dia kata ada seorang cikgu pergi report kat dia. Anak murid dia selalu lemah dalam sekolah, selalu lemah. Ditanya kenapa? Sebab tak makan. Jadi tak puas hati, takkan tak makan. Jadi cikgu ni pergi ke rumah dia. Memang orang miskin. Jenis sewa bilik. Bukan sewa rumah, sewa bilik. Duduk satu family kat situ. Satu rumah tu duduk kursi banyak family. Kemudian di kawasan itu ada 200 orang yang nasib sepertinya. Ada yang seorang India masuk Islam, dia lumpuh. Tidak dibantu dan sebagainya. Kemudian kawan saya ni pergi cerita dengan orang-orang kaya. Kata kita ada orang macam ini, kita kena fikir nak bantu. Tahu apa orang kaya ni kata? Diorang semua pemalas. Aku dulu miskin juga, tapi boleh berusaha, boleh jadi kaya, boleh berjaya. Diorang ni semua nak lebih, semua nak... Astagfirullahaladzim. Tapi orang macam gini, jangan tanya kalau nak pergi umrah, pergi haji. Itu nombor satu. Kan? Nak buat program, tak apa, saya boleh kasih duit. Nak buat program. Nak panggil orang ni, kita boleh buat. Kalau nak buat gitu, buat gini. Ada tahfiz, tak apa, kita buat tahfiz. Ini it'amul masakin, memberi makan orang miskin. Mereka ni bukan tak kerja, dia kerja. Tapi kita mesti ingat, otak orang tak sama. Kalau orang semua sama cerdik, longkang tak ada orang nak angkat sampahnya. Kalau orang semua cerdik, sampah akan terbiar sebab tak ada orang nak kerja. Tapi ada orang yang otaknya dia boleh pergi sampai takat tu ya. Dia kerja pagi, petang, siang, malam pun dia takat tu. Dan orang macam ini perlu ada support system untuk membantu, terutamanya pendidikan anak-anak mereka. Sebab tu macam orang-orang OKU ini, kesedaran masyarakat itu. Sejauh mana kesedaran masyarakat untuk melihat OKU sebagai satu anugerah Tuhan kepada masyarakat untuk mereka peduli, menunjukkan cintanya Allah pada kita dengan ciptakan mereka, dan cintanya Allah kepada mereka dengan menciptakan kita. Malangnya pada hari ini, agama yang kita anuti ini tidak disikapi daripada sudut ihsannya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Tak. Kita lebih nampak agama lebih untuk pentingan diri sendiri. Kita beramal untuk kita masuk syurga. Orang lain lantaklah dia. Kan anjing nak mati, biarlah dia mati. Orang tu, dan kalau kita nak bagi pun sekadar melepaskan batuk di tangga saja. Dan yang keduanya, institusi agama. Kenapa tidak? Saya bila lihat OKU tu semalam, nangis dalam jiwa. Dekat luar tak nangis lah, nanti orang nampak orang kata apalah dia nangis kan. Buat macuk lah kat luar, tapi dalam jiwa ni meronta-ronta. Okay. Bila lihat, saya terfikir, kenapa tidak ada one stop center? Kita ada pusat zakat lah, Baitul Mal, kutipan ratusan juta. Kenapa tak boleh buat di setiap daerah itu adanya pusat untuk OKU? Pusat pendidikan, tak mana pun dia orang boleh datang untuk dia rasa tidaklah mereka ini terasing. Yang diberikan makanan kepada mereka, diberikan pendidikan. Mengapa tidak guru-guru kita hari ini kalau orang keluarkan beasiswa Jabatan Agama untuk belajar, orang belajar Syariah Usuluddin. Lately ni hantar untuk belajar medik dan untuk belajar farmasi. Medik dia dah balik belajar, dia buka klinik sendiri, dia tak tolong kita kan. Kenapa tidak dihantar cikgu-cikgu mengajar pendidikan khas ni untuk pergi ke luar negara, belajar daripada sistem sana. Kerana sana, terutamanya negara Eropah, kalau orang tu beranak anak yang OKU, dia tidak akan menyesal. Sebab apa? Kerana dia tahu sistem yang ada tidak akan meminggirkan dia dan tidak akan membuatkan dia kurung anak dia.
kurang-kurang tak akan menyebabkan anak dia ni orang panggil sebagai budak bodoh. Sini, budak bodoh, kepala 3 suku, ini budak puah, ini kan, macam yang istilah kita. Sedangkan mereka itu mempunyai keperluan yang berbeza daripada kita. Dan inilah Islam yang manusiawi yang